Tapi bila dia keluar, Nabi dah wafat. Dia keluar, Nabi dah tak ada, maka kamu sendirilah menjaga diri kamu masing-masing. Kalau tuan-tuan baca apa yang disifatkan daripada hadis-hadis mengenai Dajjal, apa benda yang menakutkan? Contoh, kita sebut dulu antara sifat-sifat dan ciri-ciri dia. Ada 4 benda yang asas. Pertama, menerusi hadis Nabi, Dajjal ni apa? Rosak. Sifat yang kedua ialah apa? Dia akan mendakwa dirinya Nabi, dia akan mendakwa seterusnya dirinya adalah Tuhan. Lepas tu atas dahi dia ada apa? Di atas dahinya tertulis tulisan ataupun perkataan yang mampu dibaca oleh orang yang pandai membaca dan juga mampu dibaca oleh orang yang buta huruf. Yang keempat, antara ciri yang disebutkan, Dajjal ni tidak berketurunan. Dan yang kelima adalah gabungan daripada hadis-hadis Nabi. Antaranya Dajjal ni digambarkan berambut, jadi bila kita usulkan persoalan tentang Mahdi, senyap pula. Tak beri kata putus nak terima ke atau nak menolak. Tapi sebab dia ada yang berfikiran macam ni, saya sebut. Tapi hak lain tu okey. Jadi apa sebenarnya tuan-tuan? Adakah kita berbicara hari ini sama-sama memperingatkan diri sendiri dan orang lain tentang Dajjal dianggap menakut-nakutkan? Secara jujur demi Allah, kalaulah dahulu kita berceramah tentang Dajjal sampai kehadiran saya di Masjid Negeri Melaka hari ini, tak ada setitik niat pun kita berbicara, kita berceramah, kita bercerita tentang Dajjal ni semata-mata hanya tujuan nak suruh manusia takut. Ngerinya, takutnya, sudah kamu, teruk kamu. No. Atas dasar benda ni disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah dia sempadan, kewaspadaan dan keberhati-hatian kita terhadap isu yang besar ni. Bukan nak menakutkan, tak perlu takut pun. Sebab Nabi pun dah pesan, kalau Dajjal itu keluar, Dajjal itu muncul, ketika tu aku ada di antara kamu. Akulah yang akan menjadi benteng. Akulah yang akan protect. Tapi bila dia keluar, Nabi dah wafat. Dia keluar, Nabi dah tak ada, maka kamu sendirilah menjaga diri kamu masing-masing. Kalau tuan-tuan baca apa yang disifatkan daripada hadis-hadis mengenai Dajjal, apa benda yang menakutkan? Apa benda yang menakutkan? Apa benda yang menakutkan? Contoh, kita sebut dulu antara sifat-sifat dan ciri-ciri dia. Ada 4 benda yang asas. Pertama, menerusi hadis Nabi, Dajjal ni apa? Rosak. Ada setengah kata buta sebelah matanya. Maksudnya lagaknya rosak dan kecacatan pada mata tu digambarkan seperti buah anggur, buah zabib. Yang lagu mana? Kalau hak segar tu elok je. Cuma hak memburuk, hak membusuk, dia tahu nak kata lagu mana. Hak sebelum jadi kismis tu kot. Anggur satu hak elok, seterusnya kismis hak duduk tengah-tengah tu. Lagu mana? Tak di mata kita. Nampak tak berapa elok sangat. Huduh sangat, cacat sangat. Tetapi yang jadi khilaf ulama berkaitan dengan rosak mata ni, tak jelas. Belah ni ke belah ni? Sebab ada ulama kata yang belah kanan, ada ulama kata yang belah kiri. Wallahu alam, biarlah. Tapi secara umum gambaran mata dia rosak sebagaimana hadis kita sebut depan tadi yang jadi kod dan clue. Sifat yang kedua ialah apa? Dia akan mendakwa dirinya Nabi, dia akan mendakwa seterusnya dirinya adalah Tuhan. Tuhan. Lepas tu atas dahi dia ada apa? Di atas dahinya tertulis tulisan ataupun perkataan kafir, kafara, kafir.
yang mampu dibaca oleh orang yang pandai membaca dan juga mampu dibaca oleh orang yang buta huruf. Itu pengenalan kafir. Tapi ada ulama menyebutkan perkataan atau tulisan ni belum lagi keluar sebelum dia buat pengakuan menjadi Tuhan. Lepas dia buat pengakuan jadi Tuhan, barulah jelas tulisan tersebut bagi manusia. Yang keempat, antara ciri yang disebutkan, Dajjal ni tidak berketurunan. Tak berketurunan, mandul. Wallahu alam, Dajjal ni kahwin ke atau Dajjal ni kahwin ke, Dajjal ni tak kahwin. Kalau tak kahwin senang cerita, tak ada keturunan terus. Kalau kahwin, maksudnya daripada perkahwinan tu tidak menghasilkan sebarang zuriat. Dan yang kelima adalah gabungan daripada hadis-hadis Nabi. Antaranya Dajjal ni digambarkan berambut lagu mana? Berambut kerinting. Kita sebut hari ni istilah moden kribo. Macam rambut siapa? Kribo ni. Eliket. Dewi Arumuga. Lepas tu apa lagi? Gambaran rambut tu kalau dipandang dari arah belakang seperti dahan ataupun pohon yang rimbun. Dan Dajjal ni apa lagi? Atas dulu. Lebar jidat dia. Lebar dahi dia. Bidang dada dia dari sebelah atas. Dan kaki dia ada kecacatan, iaitu seperti huruf X. Lagu mana seperti huruf X? Dalam ilmu medis, dalam ilmu perubatan ni disebut Genu-Welgem. Cari dalam istilah medis Genu-Welgem. Lagu mana? Kalau kaki yang normal, maksudnya start daripada bahagian pinggang ni, dia melentur sikit ke dalam, lepas tu straight. Tu normal. Ada yang disebut bowledgeness. Bowledgeness ni keadaan antara pinggang ni dia mempunyai ukuran yang luas di sebelah antara paha kanan dengan paha kiri. Maksudnya agak lebar gitu, tapi dia straight ke bawah. Ini bowledgeness. Manakala yang disebut Genu-Welgem ni ialah apa? Knock-knees istilah dia. Knock-knees ni macam ni, kalau kita ambil dua-dua pinggang tu, hak pegang pinggang tu, dia masuk ke dalam sikit, dari paha sampai lutut, dari lutut ke kaki dia buka balik. Sebab tu dia sebut X tu. Maksudnya hak paha masuk ke dalam sampai lutut tu dia buka pula. Maksudnya macam ni, serat. Sebab X tu apa? Sebab dia mari kat lutut tu, dia buka balik ke bawah. Ini disebut dalam istilah medis Genu-Welgem. Wallahu a'lam lah. Kalau orang Kelantan mungkin jalan kewek kot. Orang jalan kewek ni kan dia bukan kaki macam ni, dia kaki nak masuk ke dalam tu. Wallahu a'lam lah bentuk yang sebenar. Jadi kalau kita kumpulkan semua benda-benda ni, apa yang disifati atas nama Dajjal, apa benda yang ditakuti daripada sifat tadi? Apa benda yang ditakuti daripada sifat tadi? Rambut kerinting. Saya rambut lurus, siap rebonding lagi. Jadi apa perbezaannya? Kalau setakat Dajjal rambut kerinting, saya rambut lagu ni, apa benda yang perlu kita takuti? Ini kata-kata yang berunsur apa ni? Yang berunsur lawak dan sinis yang cuba mereka kemukakan. Dan Dajjal ni sifat dia gemuk dan pendek. Gemuk lagi, saya kurus, slim. Seolah-olah lebih dia daripada Dajjal. Pendek, saya tinggi. Rendang lagi. Seolah-olah ukuran lebih dia daripada Dajjal tu, sukatan dia tinggi rendah. Dajjal rosak mata, saya dua-dua clear. Dua-dua non-spectacle, tak payah pakai spek. Dajjal teruk. Dia buat perbandingan-perbandingan tu seolah tak ada apa yang menjadi ketakutan dan kegerunan pada sifat-sifat tu. Kalau melalui sifat tadi, agak-agak senang tak nak cari. Rasa nak try analisis sikit, kita cari siapa ni. Mula-mula ambil ramai-ramai ni, kita ambil dulu sifat Dajjal gemuk.
Hak mana gemuk, main duduk belah kanan. Hak mana kuruh, duduk sebelah kiri. Saya pun kena duduk juga dalam kelompok belah kanan. Ada dah satu ciri Dajjal, gemuk. Lagu tu ke cara kita nak cari? Lepas tu hak lepas gemuk pula, rendah. Ambil hak gemuk tadi, ni tinggi. Ni rendah. Hak tinggi tu masuk balik kumpulan ni. Tinggallah gemuk dan rendah. Lepas tu, rambut keribu pula. Saya lurus walaupun gemuk rendah. Kena masuk balik sini. Agak-agak duk cari lagu tu sampai bila tak jumpa. Nak cari hak mata rosak, apa tak lagi? Kafaro. Agak-agak lah 2 titik hitam. Solat tahajud tak pernah tinggal. Duk cari kafaro pula. Mai duk belah ni. Itu sebagai panduan. Dan tidak ada sedikit pun kegerunan dan ketakutan pada sifat tu. Tapi ada lagi yang disebutkan oleh Rasulullah. Antaranya ialah ia mampu menurunkan hujan. Ia mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dia mampu menghidupkan dan menyuburkan tanah bumi yang tandus, kering dan gersang. Dan dia diberi kelebihan-kelebihan yang lain. Berupa apa? Berupa umur yang panjang dan kita kata apa? Wajah yang senantiasa muda. Kenapa nak buat detect ke nak cari? Tak perlu. Sebab bukan tugas kita untuk cari-cari Dajjal. Bahkan kalau boleh, jangan kita minta, jangan ada sekelumit niat pun, kalau aku ni dan umur panjang, aku nak jumpa dengan Dajjal. Dengan niat nak tikam Dajjal ke, sekih Dajjal ke, tampak Dajjal. Bukan. Tuan-tuan bukan lawan dia. Tapi Allah dah khususkan, salah satu daripada makhluknya, seorang Nabi dan Rasul yang pernah diangkat kepadanya. Iaitu Nabi Allah Isa alaihi salam yang ditugaskan secara khusus dan spesifik untuk membunuh makhluk ini. Di mana? Di Babul Lut, di Baitul Maqdis kelak. Untuk diri kita tak perlu cari-cari Dajjal. Tak perlu nak detect Dajjal. Apatah lagi ada niat dan kemahuan untuk bertemu dengan Dajjal. Kalau boleh, minta jangan bertemu. Kalau boleh, minta jauh daripada dia. Takut kita hilang kesabaran. Takut hilang kita punya akidah dan pegangan bila bertemu dengan dia. Kerana lantaran fitnahnya yang cukup besar. Okey, faham yang pertama. Kelompok yang kedua, sama seperti yang pertama, hak depan-depan tadi. Cuma kelompok yang kedua ni jangan membahaskan tentang fitnah dia lebih awal sebelum kemunculan Dajjal. Faham tak apa yang dimaksudkan? Sebab bila kita sembang pasal Dajjal, ada 2 benda yang besar. Satu, batang tubuh Dajjal tu sendiri. Orang, tuan, satu. Satu lagi, fitnah-fitnah dia. Jadi bila sembang cakap tentang Dajjal, tuan punya tubuh yang nama Dajjal dan fitnah yang bakal dia keluarkan. Dia kata kalau nak baca tentang Dajjal, baca hak Nabi sebut tentang Dajjal tu. Macam kita sebut satu-satu tadi. Dan untuk fitnah Dajjal, jangan kita sebut fitnah apa, jangan kita sembang fitnah apa. Kerana kalau kita buat macam ni, kita lebih awal memfitnah Dajjal sebelum fitnah Dajjal itu keluar. Dajjal tak keluar lagi. Tapi hak berlaku hari ni, ni Dajjal, ni Dajjal, ni Dajjal, ni Dajjal. Tak ada Dajjal keluar, kita awal lagi fitnah Dajjal. Faham tak? Maksudnya yang kedua, demikian. Apapun hari ini, kalau kita lihat adanya kejanggalan dalam akidah, tu mungkin disebabkan diri kita sendiri, disebabkan orang-orang yang memusuhi Islam, disebabkan pengaruh hawa nafsu, disebabkan hasutan dan godaan iblis setan, disebabkan keduniaan dan sebagainya. Tapi jangan kait dengan Dajjal. Sebab Dajjal tak keluar lagi. Nanti dia keluar baru fitnah dia ada. Jadi apa saja hari ini, pahaman-pahaman, gerakan-gerakan, simbol-simbol, lakaran-lakaran, izm, hak kejahatan tu kejahatan ni, jangan nisbahkan pada dia. Jadi kalau lepas ni dia keluar, baru nisbah pada dia. Kita pun cuba fikir, nanti keluar, senang ke kita nak
Senang ke kita nak kenal dia? Agak-agak. Senang ke susah? Contoh, lah ni isu hak kira kata ada di alam mainstream. Imam Mahdi kan. Siapa hak 2-3 hari hak kita duk tengok ni hak didakwa sebagai Imam Mahdi? Walau tuan tubuh tak mendakwa. Orang lain hak dakwa. Siapa? Muhammad Qasim lah, hak tu lah, hak ni lah. Okey. Sekarang ni, dia sungguh-sungguh Imam Mahdi ke? Dia bukan Imam Mahdi ke? Sekarang ni ada kata, oh dia dah. Hak ni pula kata bukan. Hak ni pula kata mengarut. Hak ni pula kata kaki tidur. Hak ni pula kata kaki mimpi. Sekarang ni dalam keadaan ni, yang nak menilai dan mengesah siapa? Dia betul ke dia salah? Siapa yang nak jadi pengesah? Sebab orang hak sokong kata dia akan mengesahkan dia. Orang hak tolak akan menolak dia. Orang hak tuduh akan menuduh dia. Jadi kalau mari hak betul nanti pun, siapa yang nak mengesahkan? Ni hak betulnya. Pasti benda yang sama pada hari ini berlaku juga pada hak betul itu. Maksudnya dengan kata lain, hak betul tu akan ada penyokong dia, hak betul tu juga ada orang akan nafikan dia. Percayalah tuan-tuan. Bukan kata dia mari tu, tapi asas sokongan tu Rasulullah dah ceritakan. Antara bentuk-bentuk dia akan dibai'ah. Dia akan nama macam-macam. Dia akan disifatkan demikian. Dia akan punya kelebihan macam ni, kelebihan macam ni. Bukan senang. Yang cuma kita takut dan kita bimbang dalam keadaan hadirnya hak sebenar, kita termasuk golongan yang menentang dan menafikan dia. Okey, itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, ini agak tersasar. Sebab dari sudut batang tubuh, dari sudut karakteristik, dia tolak terus. Dajjal ni bukan orang, Dajjal ni bukan manusia, Dajjal ni bukan sebahagian dari anak Adam. Tapi Dajjal hanya berupa logo. Dajjal hanya berupa simbol. Dajjal hanya berupa perlambangan. Dajjal hanya berupa gerakan-gerakan. Dajjal hanya berupa fahaman-fahaman tertentu. Hal ini dia kira dalam bentuk tadi. Tapi hak batang tubuh tu, dia tak terima. Yang keempat dan terakhir. Yang keempat dan terakhir ni, dia sama macam nombor 2. Bukan masuk sama hak belakang tadi. Sama hak depan. Tapi di hujung hak belakang tu, hak nombor 4 ni ambil hak nombor 3. Hak nombor 3 percaya tu, dia letak sekali dengan kepercayaan hak depan sama macam nombor 2. Maksudnya, hak nombor 2 tadi, selagi Dajjal belum keluar, apa jua bentuk fitnah, apa jua bentuk keburukan, penyelewengan, kesesatan, jangan nisbah selagi Dajjal belum keluar. Yang nombor 4 bukan nak menisbahkan. Dia hanya menisbahkan dari sudut sifat tu. Apa dia antara sifat Dajjal? Pembohong. Apa dia sifat Dajjal? Penipu. Apa dia sifat Dajjal? Pendusta. Apa dia sifat Dajjal? Pemanipulasi. Jadi sifat kedajjalan tu dia ambil dalam hak nombor 3, bubuh rangkum sekali. Bukan dia nak anggap tu adalah fitnah Dajjal hak sebelum Dajjal keluar. Tapi sifat kedajjalan tu. Sebab semua yang keluar di situ menjurus kepada menjauhkan manusia daripada Allah, menjauhkan manusia daripada agama yang benar, dan menjuruskan manusia kepada mensyirikkan Allah. Contohlah kita ambil. Apa dia sifat-sifat kedajjalan tu? Sifat kedajjalan tu. Macam ism. Yang kita hidup hari ini dalam sistem yang ada banyaknya ism dan bentuk-bentuk ideologi yang jauh dari panduan dan pegangan agama. Ada yang nama dia secularism. Ada yang namanya pluralism. Ada yang namanya liberalism. Ada yang namanya fasis. Ada yang namanya nazisme. Ada yang namanya pragmatisme. Ada yang namanya itulah, namanya ni ism di belakang. Semua ni tidak ada panduan agama kecuali hanya
datang daripada bentuk pemikiran manusia. Yang mana berbentuk agakan dan dia merasakan ini salah satu bentuk ideologi, salah satu bentuk ism yang layak dan sesuai untuk dipersembah dan diamalkan kepada manusia. Lantaran kerana berlakunya penolakan terhadap agama. Jadi bila tolak agama, ini dah nak kait dengan sifat kedajalan tadi. Bukan nak nisbahkan benda tu dajjal yang buat, tapi sifat kedajalan. Maknanya sistem ni menipu, membohong, menjauhkan manusia. Tapi hakikatnya semua ism gagal. Kerana apa? Kalau ism ini mampu diterima, mampu dicerna oleh seluruh manusia secara sepakat, agak-agak akan keluar ada ism-ism hak saya sebut banyak lain tadi. Tak perlu dah keluar. Contoh bila kita ketengahkan sekularisme, katakan, oh kami manusia hak hidup atas dunia ni cukup-cukup berpuas hati dengan ism yang namanya sekularisme. Dia banyak membantu kehidupan manusia, mendamaikan manusia, mengharmonikan manusia, menyebabkan perpaduan, menyebabkan manusia bersatu. Tak perlu dah hak lain. Ini terbaik. Tapi hakikatnya, satu-satu keluar. Subpluralism. Maksudnya, ada ketidakpuasan hati pada hak ni. Mari otak hak ni pula keluar liberal. Mari otak hak ni nazi. Mari otak hak ni fasih. Mari otak ni pragmatisme. Mari hak ni hedonisme. Mari hak ni tu, mari hak ni. Dan setakat kita hidup ni tak tahu berapa ism lagi nak muncul, berapa ism lagi nak keluar, membuktikan bahawa ism-ism ni tidak pernah ada kepuasan di dalam penganut-penganut dan pengikutnya sendiri pun. Dan ini upaya untuk melarikan dan menjauhkan manusia daripada agama. Cuba tuan-tuan bayangkan begini. Nabi pesan, selepas kewafatan aku, kalau Dajjal keluar pada zaman kamu, timing kamu, maka jagalah diri kamu masing-masing. Kita selalu beranggapan atau menganggap apa yang saya sebut ni adalah satu kekuatan. Fikir dulu betul-betul lah. Maksudnya, kalau Dajjal keluar, tak payah fikir. Maksudnya kita nak fikir apa? Fikir pasal kuatkan akidah kita, kuatkan syariat, hubungan kita dengan Allah jaga betul-betul, hubungan dengan manusia jaga betul-betul, adab kita dengan Allah, adab kita dengan manusia, belajar ilmu-ilmu agama yang boleh menguat dan memantapkan akidah dan kepercayaan. Jadi bila mari Dajjal macam mana pun, dia tak berdegih. Mari Dajjal macam mana pun, boleh filter. Mari Dajjal macam mana pun, boleh tapih. Agak-agak begitulah. Memang asasnya begitu. Sebab tu kelukut tadi, bila kita belajar tentang sifat Allah. Allah ni maha sempurna. Tuhan yang kita yakin, Tuhan yang kita percaya, maha sempurna. Tiba-tiba ada satu makhluk yang nak dakwa, yang nak clarify, yang nak mendeklarasi, mengisytiharkan dia Tuhan. Hak kita duk belajar sebelum ni, Tuhan maha sempurna. Tuhan maha berkuasa. Tapi dia mari rambut kerinting, gemuk, pendek, mata pula rosak. Agak-agak nak percaya tak dia tu Tuhan? Nak percaya tak dia tu Tuhan? Asas dia, siapa-siapa pun tak akan percaya. Bila tengok kepada sifat, ciri dan fizikal macam ni. Ni penting. Ni penting. Dajjal tu rosak matanya, sedangkan Tuhan kamu tidak demikian. Dan satu lagi kita diajar, kita hanya mampu melihat Allah di dunia ke di akhirat? Di akhirat. Dunia tak boleh. Dunia tak boleh. Ni kita kena jaga dan penting betul-betul. Sebab ada orang buat lawak macam ni. Dia bukan buat lawak, dia sembrono. Dia sembrono, dia kata apa? Hak mula-mula tu sebelum mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi apa? Mengaku jadi Nabi. Oh, dia kata kalau mengaku jadi Nabi, senanglah kerja kita. Oh, senang kerja kita. Kita repotlah dekat majlis agama.
Kita repotlah dekat pejabat mufti ke orang-orang yang ada otoriti dalam agama, tangkap, sumbat, masuk jail lah. Kerana dia duk terbayangkan apa? Kerana dia duk sinonimkan dengan tokoh-tokoh yang selalu dikaitkan dengan ajaran yang sesat dan menyeleweng. Di Malaysia saja, berapa ramai tokoh-tokoh dan individu yang mengaku jadi Nabi. Rasul Kaha ke, Kerajaan Langit Ayah Pin ke. Maksudnya, bila dah detect mereka ni sesat, mereka ni salah, tangkap. Macam biasalah. Maksudnya. Tiba-tiba Dajjal mari, akulah Nabi. Tangkap je lah. Lepas tu keluar fatwa, orang ni sesat. Semudah tu ke tuan-tuan? Itulah sebab saya kata tadi, dia lebih kepada lawak yang sembrono. Ingat Dajjal nak mari Malaysia ke tu? Konteks Malaysia dia cerita. Baik. Satu lagi sebenarnya yang saya nak suruh tuan-tuan fikir. Habab akidah, habab kenal Tuhan sungguh-sungguh, mungkin ramai yang boleh lepas. Tapi konteks yang kedua. Apa dia konteks yang kedua? Yang kita kata kita sanggup bertahan, kita kata kita sanggup defend, itu adalah kerohanian. Itu adalah dalaman. Kenapa saya sebut kerohanian? Kenapa saya sebut dalaman? Sebab benda itu melibatkan akidah, iman dan kepercayaan. Tetapi bagaimana hak luaran anda mampu defend? Apa dia luaran anda? Jasmani anda, fizikal anda. Yang sudah terbiasa dengan bermewah-mewahan. Yang sudah terbiasa dengan kekayaan. Yang sudah terbiasa dengan kesenangan, yang sudah terbiasa dengan teknologi-teknologi yang ada pada hari ini. Sebab kita hanya pandang satu sudut. Bak dia nak mengaku, ni bukan Tuhan, ni bukan Tuhan, ni tidak Tuhan, ni tak layak Tuhan. Tapi bagaimana garapan kehidupan kita hari ini dari sudut jasmani tadi. Bila dia mari makanan kurang. Bila dia mari minuman kurang. Bila dia mari tak ada internet. Bila dia mari tak ada duit. Bila dia mari tak ada elektrik. Bila dia mari tak ada macam-macam. Kalau kamu nak, kamu kena mengaku aku sebagai Tuhan kamu. Hak ni lepas ke tak? Tu dah suruh fikir tu. Lah ni internet 5 minit je. Padam. Hak tu berkelip kat rumah tu. Pejabat Unify. Pasal apa ni tiba-tiba internet baru 5 minit tu terus dah buat aduan, komentar pasal apa ni tak jalan, data tak masuk tu baru 5 minit. Nanti takut kawan ni mari tak ada terus. Nak internet, hak makanan kurang nak makan ni. Hak dari sudut tadi, hak rohani tu mungkin bertahan. Tapi hak ni berapa lama agak-agak yang mungkin pas. Sebab itulah Nabi juga sebut dalam hadis, di antara yang akan jadi pengikut Dajjal siapa? Yahudi dan wanita. Dan ada sampai saranan daripada Rasulullah supaya mengikat isteri dan anak-anak kamu. Maksud ikat tu ikat betul ke jangan. Nak habaknya fitnah pada masa tu tersangat hebat dan tersangat dahsyat. Sehingga boleh dikatakan keluar saja daripada rumah tak akan terlepas daripada bentuk-bentuk fitnah yang ada pada masa itu. Sebab Dajjal akan bawa segunung roti dan sungai air. Api dan air. Api itu adalah air, air itu sebenarnya adalah api. Kita jadi disamarkan, kita jadi dikelirukan. Jadi tak tahu dah zaman kita ni hak mana betul, hak mana tak betul, hak mana tepat, hak mana tak tepat, hak mana hak, hak mana batil. Ada yang betul, ada yang tak betul. Tapi kita dalam menerima hak betul tak betul tu jadi sama dan keliru dah. Hak ni ke hak betul, hak ni ke hak betul. Hak ni ke hak salah, hak ni ke hak salah. Masing-masing duk dakwa dia betul, hak ni betul, hak tu terpaling, hak ni terpaling. Dan dia akan mari berkaitan dengan benda tadi. Turunkan hujan. Faham-fahamlah. Bumi yang gersang.
Hujan tak turun, panas. Hujan tak turun, kemarau. Hujan tak turun, kurang sumber air. Bumi pula gersang, bumi pula tandus, bumi pula kering, tak tumbuh tumbuhan. Lepas tu dalam keadaan tu ada terkait dengan hadis Rasulullah, makanan orang-orang mukmin pada ketika itu ialah berzikir. Tapi adakah dengan zikir itu mampu mengenyangkan? Tidak. Tetapi untuk melarikan diri daripada perasaan menahan lapar itu saja. Kalau duduk saja tu duduk main lapak, berzikir. Bukannya mengenyangkan pun. Jadi apa kita punya option? Apa kita punya pilihan? Antaranya yang disenaraikan oleh ulama-ulama akhir zaman ialah memperbanyakkan nombor satu yang kita sebut depan tadi. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah. Ilmu tauhid, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis. Dan yang kedua apa dia? Bersungguh-sungguh dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dan ajaran-ajaran Islam yang lain secara syumul. Yang ketiga, memperbanyakkan berpuasa, latih diri. Sebab akan mari satu zaman yang kekurangan segala-galanya. Sebab kita itulah saya kata nombor dua tu sanggup hadap ke tidak? Sebab kita dah terbiasa dengan kemewahan, kesenangan, kekayaan. Gak dia mari lagu tu, mampu tak tidak untuk kita menolak pelawaan dan tawaran dia. Dia duk iklan hari-hari. Siapa nak anggap aku Tuhan, aku bagi ni, aku bagi ni, aku bagi ni, aku bagi ni. Ni special, ni potongan, ni tu, ni. Kita tak tahan, maka akan jadi di bawah telunjuk dan ikutan dia. Okey, tuan-tuan boleh faham. Baik. Bagaimana sistem ini berjalan? Sebagai contoh yang selalu saya sebut kat tuan-tuan. Hari ini, antaranya ialah nak cari jenis manusia-manusia yang sanggup apa? Yang sanggup meletakkan agama di belakang. Dengan kata lain, membelakangkan agama yang menerobos tirai-tirai dan benteng-benteng apa yang menjadi larangan Tuhan di dalam agama. Okey, nak bagi faham macam ni. Kalau kita melalui satu lorong, kita jumpalah beberapa orang manusia yang sedang meminum arak, katakan. Jadi kita pun pergi tanya seorang-seorang, kamu ni siapa? Oh, saya Hindu. Saya Kristian. Saya Buddha. Saya Sikh. Saya Yahudi. Saya Islam. Orang Islam tak ada minum arak kan? Ada ke tak ada? Orang Islam ada minum arak? Ada. Adalah kita berani sebut ni. Isunya sekarang, kalau ditanyakan berhadapan secara jujur, kamu penganut agama Sikh, kamu Yahudi, kamu Kristian, kamu Hindu, kamu Buddha dan termasuk kamu Islam. Apa yang kamu buat hari ini, minum arak ni, adakah dia dibolehkan dalam agama kamu atau menjadi larangan bagi agama kamu? Kalau dia jawab jujur, hak mana jawapan dia? Hak mana jawapan dia? Semua dilarang. Semua dilarang. Jadi bila semua dilarang, maksudnya semua ditegah daripada meminum minuman yang dianggap memabukkan dan berhukum berstatus haram ini. Yang jadi masalahnya, bila semua agama dengan kata lain tidak membenarkan penganut dan pemeluk dia minum minuman ini, jadi apa keperluan minuman ini berada di tengah masyarakat kita? Ni, keperluan dia di tengah masyarakat kita, siapa yang nak minum sebenarnya? Maksud saya, siapa nak minum tu, hak ni larang, hak ni tak boleh, hak ni larang, hak ni tak boleh, hak ni larang. Jadi dia duk ada ni, siapa nak minum sebenarnya? Siapa nak minum tuan? Hak dia duk ada ni. Lepas tu dia ada tu, siapa yang buat bagi ada?
Inilah sistem. Okey, selesai hak tu. Saya tahu. Tuan-tuan dah tahu jawapan dia. Kalaulah kita pi pula jumpa dengan orang yang melakukan zina. Hak ni zina, hak tu zina, sama konteks tadi. Semua agama, kalau pelaku dia ni, hak kita dapat tangkap ni, buat perlakuan mungkar atas nama zina, kalau tanya jujur, agak-agak apa jawapan? Zina ni dibolehkan tak dalam agama kamu? Jawapan dia sama. Semua tak boleh. Tapi yang naik rumah urut, yang naik ibu ayam, yang naik rumah boleh langgan 2 orang, naik rumah langgan 3, siapa yang nak berzina? Siapa yang nak berzina sebenarnya? Hak ni pun haram, hak ni pun tak boleh, hak ni pun cegah, hak ni haram, ni tak boleh. Tapi buat benda ni, siapa yang nak masuk sini tu? Kenapa dia perlu ada? Ambil pula konteks judi. Hak tu judi, hak ni judi. Kalau tanya jujur, judi tu boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi yang kedai judi ada, Toto ada, hak ni ada, 4 nombor ada, 8 nombor ada. Siapa yang nak berjudi? Dah semua larang. Yang jadi benda ni ada tu siapa nak main? Siapa nak berjudi? Hakikatnya ada tangan-tangan manusia yang nak benda ni masuk dan ada dalam masyarakat. Bila ada? Bila ada. Kalau ni tak kuat, baru buka 4 nombor. Try lah RM1 je, bukan banyak pun. Dah ada kan? Dah ada. Kalau tak ada, settle. RM1. Berapa? Sebab baru kan, bukan nak main-main. Hang tulis ni lah 7048. Tiba-tiba minggu depan naik first price 7048, 20,000. Aku saja-saja je boleh sungguh.